Okay, Assalamualaikum. So, happy Jumaah day. Okay, so we check back in our daily life kan. Okay, apakah amalan-amalan yang kita boleh buat lah pada hari Jumaat supaya kita dapat memuliakan hari Jumaat tu. Okay. Okay, sorry terkeluar internet problem. Okay, so we move to our new subtopic which is 7.2, measures of dispersion. So this subtopic will involve calculations. So better you have a calculator with you. Okay, can we start now? Kita start Okay, kita start boleh? Boleh. So saya tak tahu you okay tak nampak ke tak apa semua. Okay. So this one is measure of dispersion. Kalau if you still remember form 2, you learn about measure of central tendency. Kalau maksudnya measure of central tendency, you are looking for measures of mean, median, mode. Okay, these three things measure of central tendency. Mean, median dengan apa satu lagi tu? Mean, median dengan mode. Okay, so measure of dispersion, it will involve two things lah. Apa yang paling besar tu selalu standard deviation kan? Standard deviation and variance. Interquartile, IQR. Okay, because of these three things, we'll measure how the data disperse from the mean lah sebenarnya. Dia serak kan. Okay, so dia kata kat situ, in form 4, you have learned ways to determine range, interquartile range, variance and standard deviation as a measure to describe dispersion for ungrouped data. So in form 5, you will learn about how to find measure of dispersion for group data. Okay, tu bendanya. So there are three things that we will calculate ataupun we will find in this session. So the first one, we learn about IQR first, range and interquartile range. When I said about IQR, so maksud dia interquartile range kan? Sebab interquartile range ada formula dia lah. Okay, so tapi sebelum tu kita tengok dulu example 9. So Pak Hamidi had recorded the mass of pineapples that he harvested from his farm. The following frequency table and ogive show the data that he obtained. Determine the range and interquartile range for the data. Okay, so this is frequency table. So this is ogive. So you boleh tengok lah formula dia. Okay, memory box. Kalau interquartile range, Q3 minus Q1, which is quartile 3 minus quartile 1. So, kalau you nak cari interquartile range, you kena cari dia punya ni lah. Q3, quartile 3 dengan third quartile and the first quartile. Tu kena cari. So, cara dia cari sepatutnya dekat ogive ni lah. Sebab tu lah dia bagi ogive ni sebab you kena cari quartile 1 and quartile 3. Kalau you still remember the formula will be n over 4 kan. Kalau quartile 3 adalah 3n over 4. Bila you cari ni, n tu adalah cumulative frequency ni, you ada 80. So dia 80 over 4, 3 darab 80 over 4 and then you kena cari apa bilangan dia, cari nilai x dia, mass dia berapa lah. Okay, so what is range? Kalau solution dia kata kat sini sebab kita tengok pada ogive, so ogive dia menyebabkan midpoint.
So midpoint of the highest class minus the midpoint of the lowest class based on ogive. So range ni adalah, kalau you still remember during form 4 you learn about range, the highest data minus the smallest data. Okay, but in this case, if you look at the frequency table, there is no stated the highest data and the lowest data. Dia tak bagi tahu lah. Dia just macam ni je. Maksudnya in class size class. Dia tak bagi tahu exact kan what it is. So based from the ogive, you kena cari dia punya midpoint. So highest class adalah 900 plus 999 over 2. This is the midpoint. Okay, minus the lowest one, we have 400 plus 499 divided by 2 when we want to find the midpoint. So after that, you will find that is the range for this data. Okay. So kita ada 500 gram, which is the difference between the heaviest pineapple and the lightest pineapple. Okay. So from the position of Q1 from the ogive, so you use the formula n over 4 times n, which is 80, you get 20. So you look at the ogive, so find where is your 20. So saya dah bulatkan sini 20. Okay. Lepas tu you terus sajalah. You will get apa nama tu? The value, okay, of quartile 1, okay, which is here, what is it? 614.5, okay. And then after that, we will use the formula to find quartile 3. So we have 304 multiplied by 80, we'll get 60. So locate where is 50 is at, and then you draw the dotted line, and then you get the value for mass, which is 809.5. So after that, you will find the interquartile range, Q3 minus Q1. You will get 195 gram. So dia kata kat situ, the difference between the heaviest pineapple and the lightest pineapple lies in the middle of 50% of the distribution, which is 195 gram. Tu maksud dia lah. Okay, tu benda dia. So this is the interquartile range. Apa tu, and then lepas tu you akan belajar pasal variance and standard deviation. So dia kata kat sini lah. So this is the formula. Macam biasalah, f(x square) over summation of f. Kalau yang E ni stands for summation. Kita panggil dia sigma kan. Okay. Minus this one mean square. Ni mean. Mu square. Okay. Where x is the midpoint of the class interval. Kenapa kita guna midpoint? Sebab we use group data. Kalau form 4, you akan guna dia punya apa nama data lah. Sebab apa nama tu, kalau apa nama? Kalau ungroup data dia tak ada midpoint, dia tak kumpulkan macam tu, dia satu-satu kan. So you kena buat satu-satu. Tapi kalau kat sini kita pakai group data, sebab itulah x kita adalah midpoint dia lah. Okay. And then kita tengok pada memory box. Variance is the average of the square of the difference between each data and the mean. Sebab itulah bila kita sebut measure of dispersion, how much is your data dispersed from the mean. Sebab dia ada kaitan dengan variance. Kalau variance you tinggi, apa jadi kalau you still remember? Kalau you have a high variance, apa you punya data dispersed from the mean? Kalau you ada less variance, apakah data tu dispersed from the mean? High variance, more dispersed. High variance adalah small dispersed. Okay, kita memory box. Variance is the average of the square of the difference between the data and the mean. Okay, kalau lah you ada high variance, maksudnya kalau you lukis data tu, bell shape kan. Selalu kan kita ada bell shape. Selalu dia buat mean dia kat tengah kan. Dia buat macam ni, mean dia tengah.
So kalau you ada dua graph kat sini. Mean dia. Okay. Based on this graph, dua-dua bell shape graph. Okay. Dia punya bukit ni akan detect dia punya dispersion. So tadi ada siapa sebut tadi? Kalau high variance, mana satu graph yang high variance? The first graph ataupun the second graph yang high variance? Second. Second ke? Second. Nanti you kena cari deh. Betul ke second lah? Nanti kita akan tengok. Maksudnya yang ni saya akan tanya balik soalan dekat kamu. Kamu kena carilah betul tak jawapan kamu tu. Which one? Graf 1 ke graf 2? And then kalau high variance, adakah data dia more dispersed from the mean ataupun less dispersed from the mean? Okay, tadi nak bagi quiz. Catatlah, tulis dalam buku tu. Nanti end of the session saya akan tanya balik. Sebab ni pagi-pagi kan. So kita nak buat sikit quiz untuk kamu. So you jot down these three things, these two graph and then this number 3. Cari balik. Okay. Okay, so this is the variance. Kalau standard deviation, we use the same formula with SERT. Kan? Dia ada tanda square root ataupun SERT ni. So dia kata standard deviation is a measure of dispersion relative to its mean, which is measured in the same unit of the original data. So kita akan, lepas kita cari variance, usually kita akan cari dia punya standard deviation and we will use the standard deviation as this measure of dispersion. Maksudnya kita akan guna, last kali kita akan guna standard deviation. So the value of standard deviation will determine whether your data is more dispersed ataupun less dispersed if you have two data lah. Okay. Okay, so this is example 10. So you look at example 10. So without looking at the solution, selalu dia akan bagi kamu this table. Macam volume of water and number of family. Number of family ni adalah dia punya free frequency. Selalu dia pakai F lah. Okay, so kalau volume of water ni selalu kita panggil dia size class. Okay. So based on the formula, we will have this all information, which is our midpoint, our x, and then we want to find fx, and then x square, fx square. Kita kena cari satu-satu. Seperti formula dia nak macam tu, this formula yang kat atas ni. Okay. So kalau this formula dia dah ada summation of f, number 1, saya buat sini number 1. Okay, and then kita ada summation of fx square yang kita akan guna, which is here, number 2. And then kita ada, apa lagi? Mean square, this one, number 3. Oh, mean square. Okay, tapi nak cari mean square, kita kena cari mean dulu. So, dalam sini dia tulis, okay, mean adalah summation of fx divided by summation of f. So, sebab tu you kena ada this one. Summation of fx divided by summation of f. You akan dapat di jawapan untuk mean. So, after that, we will use the formula of variance. Okay, key in all the information given. Dah dapat ni mean tu masuklah dia punya ni mean. Kamu square kan. So, make sure your answer is correct to 2 decimal places. And then you need to find the standard deviation. Lepas dah cari variance, hanya perlu square root saja. You will get this answer correct to 2 decimal places. Okay. Sekarang kita akan try untuk gunakan calculator. Okay, so use your calculator. Ambil ni, saya bagi masa kamu dalam 5 minutes. Boleh? Kita try tengok dalam buku teks ni dapat tak jawapan sama dengan kamu. Tekan calculator. Press mode. So, make sure you ada calculator dengan you. Kita nak tengok sama tak. Sebab lepas ni kita akan buat example. So, you boleh tengok dulu. Try klik mode twice.
Sampai dia nak display yang kalau yang biasa punya dia lain sikit rasanya. Dia nak SD. Lain. Ada kalkulator yang lain kan? Enter midpoint, press shift frequency and repeat the subsequent value, press EC shift. Tak apalah, yang ni sebab ada kalkulator dia lain. So you guna kalkulator apa? Ini kalkulator 7 something tu. Nanti saya akan tengok untuk yang function lain, especially siapa pakai 570 ES. Dia beza untuk check answer tu. So nanti you tengok dekat Telegram, saya nak tahu you pakai kalkulator apa. Nanti kan kita tengok. So dia boleh check answer lah. Jadi you boleh tengok dapat tak jawapan sama tak macam yang diberi dalam buku teks ni. Okay. Yang penting ada ni lah SD-REC ni. Ni selalu kalkulator yang warna kelabu, kelabu hitam tu. Dia ada function ni. Kalau yang biasa punya Casio yang baru ni, mungkin dia lain sikit. Okay. Yang penting lepas tu enter the midpoint. Shift frequency, repeat the subsequent values. Maksudnya kalkulator ni kamu hanya letakkan dia punya midpoint, frekuensi kan midpoint yang dia nak kan. Macam ni kan. Dia pakai midpoint, lepas tu dia pakai frekuensi. So kalau pakai calculator, kalau you tekan dia punya midpoint dengan frekuensi, eventually you will get the variance and the standard deviation. Benda tu. Jadi saya pernah guna dulu. Kalau 570 saya tahu nantilah saya akan buat sesi khas sebab dia lain sikit Ada tak siapa pakai Casio 570 ES? Ada? Kalau ada nanti kita akan check. Boleh? Okay, so kita buatlah latihan Okay, self practice 7.2a. Oops, sorry. Okay, so number 1 and number 2. Okay, kita cuba buat dulu 7.2a. Okay, so this 7.2a, it needs you to have your graph paper with you So saya dah bagi kamu graph paper sebab you nak kena construct an ogive dulu for the data. Okay, and hence calculate the range and interquartile range. Explain the meaning of range and interquartile range obtained. Okay, cuba you buat dulu. Saya bagi kamu masa dalam 5 minit macam tu.
Okey, boleh? Kena lukis ogive lah kan. Kalau tak lukis ogive, you tak boleh buat soalan ni. Sebab tu you kena ada kertas craft. Alright, cuba buat. Okay, so from this table, you will need how many information that you need for this table? So for this table, you need to construct an ogive. Therefore, you need two information kan? Sebab ogive ni, dia akan ada dua benda je. One is your midpoint. Apa lagi satu? Second one, you kena ada Cumulative frequency. Cumulative frequency. Akan ada dua benda ni. Lepas tu perlu tak you tambah one more class? Kena. Kena kan? Kena add satu kelas. Kedua, dua. Maksudnya before and after. Kan? So bila you buat table tu, you ada electricity bill. And then you ada number of apartment is your frequency lah. Okay, lepas tu you ada midpoint, which is your X in this session. So this one is your CF ataupun you punya cumulative frequency. So bila you buat construct this table, you kena add one more class before, size class, and then add one more class after kan. So you kena dapat benda tu. So kalau you tengok size of the class, apa size of the class before? 10 ke? 10 until 29. Macam besar sangat 49, 30. Lepas tu 30 until 49. And buat je semua tu. 50 until 69. 70 until 89. 90 until 109. 110 until 129. And then satu lagi apa? 129, 130 lah. Until 149. Okay. So frequency this one 0. And then 4 plus 9, 13. 13 plus 11. You akan dapat apa? 24 kan? 24 plus 15, 39. 39 plus 13. 42 kan? 42. Perlu tak buat after? Rasa tak perlu. Ke perlu? Perlu buat. Ni sorry. Ni baru frekuensi. Tu berfrekuensi. Ni baru frekuensi ya. Dah nak kena tambah semua. Tak boleh ni. Tertambah pula. Kenapa Jeff kena ada cumulative frequency? Siapa yang sebut tadi? Jeff perlu Jeff kena ada apa boundary dengan cumulative frequency. Tak ada midpoint. Yang tak ada tu apa nama dia? Yang tak ada tu adalah frekuensi. Siapa ingat nama dia? Frekuensi. Frekuensi apa? Polygon kan nama dia kan?
this one midpoint. Kejap. Kamu isi dululah. Nanti saya nak kamu screenshot jawapan kamu kat sini. So isi this one. Sebab ada panggilan kejap. Isi dulu. Lepas tu kamu construct ogive tu. And then baru kita cari range. Sebab range adalah range senang saja. Range tadi adalah midpoint kan. Jadi dia senang. Cuba bang buat dulu Sekejap Ada orang panggil lah. Okay, midpoint. Berapa midpoint dia? Macam cek midpoint 10 plus 29 kan? Divided by 2. 19.5. Ini salah ni. Ini patutnya. Sekejap 50, 70, 89, 50, 30, 49, 29, 10. Betul lah. Betul lah. Macam betul lah. Okay. This one. So, teruskan je lah. Beza dia 20-20 kan. 99.5. This one berapa ni? 10 plus 129 divided by 2. 119. Last sekali adalah 139.5 lah. So CF tu kamu tambahkan 0, 4, 4 plus 9. Tambahkan 4 plus 9, 13. 13 plus 11 dapat 20. 24 kan? 24 plus 15 you akan dapat 39. 39 plus 13 berapa? 52 So last kali ni 52 lah. Okay, so range tadi you dah belajar midpoint of the highest plus highest data kan. So this one 139.5 minus 90.5 kan. Perlu tak divided by 2 lagi kalau in this case? Cik. Tak. Tak perlu tak? Cik. Tak dengar lah. Apa yang cakap tu Cik. Ogive tak ada midpoint. Apa dia? Dia ada upper boundary. Boundary. Macam 29.5, 49.5.
Ogive. Yang midpoint tu apa? Frekuensi poligon kan? Ya. Yang midpoint tu adalah frekuensi poligon. Dia kena ada upper boundary. So tambah lagi upper boundary. Sebab itulah jalan kerja dia kena tunjuk yang ni kan. So itulah kadang-kadang kita kena fikir benda tu macam mana sebenarnya. Ogive ni yang mana, frekuensi poligon yang mana. Jadi bila kita bayang tu kita dapat tahulah apa yang kita nak cari sebenarnya. Kan? Sebab itulah bila kita buat tadi, kita masukkan all this information pelik-pelik. Macam mana buat Ogive macam tu kan? Tak pakai midpoint pula. Okay, so you akan tambah upper boundary 29.5 lah. 49.5, 69.5, 89.5, 109.5, 109.5. And then last sekali 149.5. Tadi kita tambah. Okay, and then you buatlah you punya Ogive tu, you buat pakai kertas graf you. Sebab saya punya ni nanti tak cantik lah. Nak lukis tu, tak lawa kan. Dia punya apa nama curve dia tu. Calculate the range. So range. Range adalah kita ada tadi, kita dah cari dah pun, which is 149 plus 130 divided by 2 minus 29 plus 10 divided by 2. Ataupun terbalik pun boleh lah sebab dia tambahkan. So you akan dapat kat sini 139.5 minus 19.5. Berapa tu dapat? Teacher, lowest tu bukan yang 30-49 ke? Sebab yang first tu kan teacher tambah. Betul. So yang mana kita nak ambil? 30 plus 49 over 2. Yang highest class pun Tak boleh lah kan? Highest class pun macam ada masalah lah. Betul tak? kena ambil yang 100 times to 129. So nampak tak? Ini dia punya masalah lah kan kalau kita cari tu. Kita perlu tambahkan untuk Ogive. Untuk apa Ogive? Rasanya tak kot teacher. Tambah dekat graf je. Yang tambah tu apa? Tengok sikit Ogive kita tu. Yang lowest class. Ogive. Add one class before the first with zero frequency. So dia nak one class before saja. Find the upper boundary and cumulative frequency for each class. Tu untuk Ogive. Yang after tu apa After untuk frekuensi poligon. Betul tak? After untuk frekuensi poligon kan? Saya nak padam. Padam Apa untuk frekuensi poligon? Poligon kan? Itulah kita kena time macam ni lah nak belajar kan. Mana yang kita kena guna, yang mana tak kena guna. Tapi kamu kena hati-hatilah dengan jadual tu kan. Nanti kalau tak kita terlepas pandang. Contoh macam ni kan, saya tengok ni frekuensi zero saya terus ambil kan. Tapi tak boleh macam tu. Dia kena ambil yang asal pula 110, 109. Terbalik. Nine, 30, 49. So dapat 119.5 minus 39.5 39.5
Apa jawapan dia? 80. 80. Yes. Okay, apa unit dia kat sini? Unit dia Ringgit. ringgit RM. So you kena buat RM80. Tadi sebab tadi pakai gram kan. So you kena tulis RM80. RM50. Okay, so after this from the OJAF you kena cari interquartile range. So you kena cari formula interquartile range is Q3, quartile 3 minus quartile 1. So quartile 3 which is 3 times n over 4 kan. So in this case, okay, apa dia punya cumulative frequency dia? 3 multiply by 52 kan. Divided by 4. Okay, pakai itu. 39. So you kena tengok dekat mana? Vertical ke horizontal? Vertical ke horizontal? 39 ni kat mana? Vertical ke horizontal? At vertical kan? Betul tak? Kalau ini OJAF tu kat vertical axis. So you kena cari value untuk Y. So adakah you dah construct you punya OJAF? Belum. Belum lagi. Kena buat lah. Q1 n over 4. So in this case 52 divided by 4. You akan dapat 13. So 13 ni pun you kena tengok dekat vertical axis. Untuk cari dia punya nilai dekat horizontal axis, nilai X tu. Nilai RM dia tu lah, berapa RM dia you akan dapat. So kenalah buat OJAF tu. Ada siapa yang dah buat? Dah buat, kita share. Okay, so pastikan kalau you buat OJAF kan ni ada paksi ya. Bawah ni adalah dia punya, kita panggil apa kita nak tulis construct dia, RM dia tu. So dalam kes ni electricity bill. Kat sini bawah electricity bill. Electricity bill. So ni RM. Okay. So yang ni adalah you punya cumulative frequency atas dia. So apa yang kita nak tulis untuk OJAF ni? Cumulative frequency lah. So this is your cumulative frequency. Okay, so tajuk dia, buat tajuk lah. Benda tajuk dia. Show the electricity department. Tulis tajuk dia tu. Masses of pineapple. Electricity lah. Electricity bill. So, tajuk dia OJAF for electricity bill. Tajuk mesti ada electricity bills. Something lah of apartment. So kalau you dah ada dia punya upper boundary, you hanya ambil upper boundary dia, kita ada yang ni tadi, semua ambil 29.5 sampai 129.5. Okay, so soalan ni dia tak bagi tahu berapa unit kan. So you ambil lah dua kotak kecil tu kan. Jadi satu unit ni dapat ni 29.5, lepas tu kita ada 49 and so on. Ni 69, 89, 100 and 29. So kamu kena panjangkan lagi. Okay. Cuba buat panjang, besarkan lagi. 29.5, 49. Kamu tengah buat ke? Saya harap kamu buat lah Panjangkan lagi. 89.5. Pergi lepas tu 109 dengan 129. Dengan 129. So you buat ni tadi RM.
Okay, and other side. Ni kita punya CF, cumulative frequency. So nanti dia akan bertambah-tambah lah. Yang ini selalunya kita akan ambil, kita tengok So simbol dia 0 until 52. 0 until 52. Apa dia punya yang sesuai kalau 0 until 52 ni? Unit apa yang kamu nak guna? Kalau you ada 0 until 52. Sengat-sengat dia tu, berapa kamu nak guna? Two cm to 5 unit. 2 cm to 5 unit. Kalau nak guna 2 cm to 5 unit, dia akan jadi ni lah. 2 cm to 5 unit. 5, 10, 15. Sampailah atas kan. Kalau terus buat 10 boleh ke? Dia jadi macam kecil lah kan nanti. Okay, so kamu kena teruskan buatlah sampai atas ni sampai you akan dapat 55 lah. Buat atas. Untuk cari, tapi itulah. Ketina dengan tetin. So you buatlah. Teruskan, nanti dah dapat jive tu kamu cari. Yang 13 tu kat mana, yang 39 kat mana. Kalau 13, nanti akan dapat besar sikit lah kalau guna ni. Tapi muat tak? Macam tak muat je? Muat ke Haris? Dalam kertas graf saya muat je. Muat? Berapa senggak ni? 7. Oh muat. Sebab atas ni 20 kan. Jadi dia muat. So lukis. Macam mana bentuknya nanti kamu share lah. Ada tak yang dah siap? Ada yang dah siap? Dah siap boleh letak dekat, dah siap boleh carilah terus nilai dia tu. Share, Haris, kamu dah siap belum? Tengah buat sikit lagi teacher. Okay. Nanti dah siap, share dekat grup Telegram. Saya nak hafal kat sini. Okay, so you kena cari kat mana Q1 kamu, kat mana Q3 kamu lah. So kalau Q1 kamu 13, so you cari kat vertical axis tu yang ada 13. Dekat tengah ni 13. You buat dotted line. Satu lagi 39. Buat dotted line kan. Untuk cari nilai X dia, RM. Electricity bill dia berapa
Okay, siapa yang dah dapat? Saya tak reti buat line. Line tu apa nama line Ojah ni. You kena pakai pembaris panjang tu tau. Ataupun S-curve. Tahu tak pembaris panjang yang boleh lentur tu, yang warna putih tu selalu orang beli. Satu pakai yang tu ataupun pakai S-curve kamu. Curve kamu tu kena betul-betul smooth. Okay. Kalau tak smooth, kamu akan pakai pensel tekan lah ataupun pen yang bagus lah Okay, so ni Haris punya. Dia tak lukis pun, suka hati je. Si Haris ni. So kamu kena join the dot lah. Kena sambung ya. Yang ni memerlukan kamu punya passion. Pakai S-curve tu. Tak boleh suka-suka hati macam saya buat ni. Ni suka hati. Kalau saya buat ni suka hati nama dia. Dia kena sambung. Tapi kena cantik lah. Sebab tu saya cakap kat kamu kena pakai S-curve. Betul ke ni? Dia punya nombor ni. Kena sambung tinggi juga Jadi tinggi Jadi kalau pakai yang panjang kalau you pakai ada tak siapa yang buat yang kecil? Kalau yang kecil mungkin dia nampak sikit. Tapi kena smooth lah. Kalau tak smooth tak akan dapat jawapan dia tu. Tu cerita dia. Tapi soalan ni sebenarnya kan, saya pun pelik juga kenapa dia tanya soalan macam ni Sebabnya bawah tu kalau kita label, bawah tu adalah apa sebenarnya? Bawah tu ialah dia punya upper boundary, betul tak? Bawah tu dia punya upper boundary kan? Betul tak? Bawah tu upper boundary dia. Setuju tak? Betul. Okay, bawah ni adalah dia punya upper boundary. Saya tadi dah tengok lama dah. Saya macam kenapalah dia suruh cari pakai OGIS juga. Sebabnya dia dah bagi upper boundary and then kita dah cari from this particular question. Kita dah dapat Q3 dia 39. Q1 dia 13. Okay, from the table, kita punya CF kita, Q1 kita 39. With upper boundary 69.5. And then quarter 3 kita 39. With upper boundary 109.5. Kan? Betul tak? So kalau Ojah dia dah guna upper boundary ni, adakah kita akan dapat X value yang sama? Soalan saya kat awak. Sama lah kan? Unless lah kalau kita dapat Q1 kita 12. Contohlah, kalau kita dapat 12, kita kena carilah nilai dekat S-axis tu. Kan? Sebab dia mungkin in between upper boundary punya value. Itu maksud saya. Kan? So, kalau soalan macam ni kan, kalau kita tengok, kita sebenarnya dah boleh tengok kat table terus. Untuk IQR, kita cari, kita terus tolak kan? So kita dapat 39.5 ni, dia punya value dia 69.5. So you kena, tapi sebab you punya syllabus kan, dia kena ada from the Ojah kan. Atau from the table pun boleh sebenarnya. Q3 equals to 109.5. Tulis kat situ. So kita tulis kat sini, from the Ojah Q1 equals to 69.5. Tu tolak kan je. 109.5 minus 69.5.
Okay, berapa kamu dapat tu? 40. You akan dapat RM40. Itu kuota range dia. Soalan ni. Untuk soalan ni lah. Tapi mungkin soalan ni dia nak gunakan info lain kot. Next lah. Sebenarnya saya tengok lama tapi kamu kena lukis lah. Maksudnya nanti Haris tambahkan. Buat you punya objaf tu, adakah you dapat exactly sama? Dia based on kamu punya lukisan Okay, teacher. Okay, bagus. Haris, thank you for sharing. Yang lain pun samalah. Okay, ni kita senang sikit Calculate the variance and standard deviation. Give your answer correct to 2 decimal places. Okay, apa formula yang kita perlukan? Kita dah belajar dah kalau variance. Formula dia kita kena ada sigma. Sigma fx square divided by sigma f minus mu square ataupun mean square lah. Okay, so untuk soalan ni kamu dah ada f. And then kamu kena cari dia punya x square. So x kamu adalah midpoint kan. Okay, so kamu boleh reconstruct back your table ataupun terus tambahkan je kat bawah ni pun boleh, tak ada masalah. Okay, so cari dia punya x which is your midpoint. So in this case you ada 1.5 kan, sebab kita dah ada 3.5, 5.5, 7.5, 9.5. Berapa ni? 11.5. So this is your midpoint. Okay. Lepas tu kamu juga ada apa lepas tu? Summation of f. So hasil tambah kat sini tambahkan. And then summation of fx square. So nak cari fx square kena cari x square dululah. So tambahkan. Ni buat dia punya row. Lepas tu cari dia punya x square pula. What is x square? X square adalah midpoint you square kan. So you kena carilah 1.5 square tu berapa? Teacher saya dah siap. Kalau saya hantar dekat Telegram boleh ke? Boleh, hantar. Saya suka lah macam ni kan. Kamu terus ni, kita boleh terus check kan. Janganlah malu-malu kan. Tak nak tanya. Dah teacher. And so on lah. So kamu kena buat yang x square ni. X square. Dah cari. Lepas tu kita cari pula apa? Fx square. Darab pula. Carilah 15 darab dengan 2.5. Berapa jawapan dia? And so on. Kena buat macam tu. Okay. So So bila yang guna formula ni dia akan lebih senang. Kan kalau boleh kita proaktif lah kan. Tak perlulah nak tunggu saya ni. Ataupun kamu senyap je. Saya tak tahu kamu faham ke tidak. So ni dia punya apa nama. Table yang dah dibuat lah. So ada X, dia punya midpoint, and then ada Fx. Lepas tu ada Fx square. Jangan kamu buat Fx kamu square. Bukan F darab dengan X square. So check lah betul tak F darab dengan X square dia. Darab dengan X square.
Okay, betul. 33/5. Okay, betul. Maksudnya dia faham formula dia. Okay. So, guna formula summation of fs square dapat 8976 divided by E of f, summation of f 152 minus dengan x square, mean square. So mean square kamu adalah, macam mana cari mean square? Mean square adalah summation of fx kan tadi divided summation of f. Okay. Betul tak Zeti, kamu kira macam mana kamu dapat 9.50 ni? Macam tu lah. Asal dia berapa? Asal. Panjang kan? Tak? Panjang. Lepas tu ambil 2 decimal places. Lepas tu ambil 2 decimal places kena round off lah. So standard deviation adalah dia punya set of variance. So dapat 3.08. Dah check belakang dah Zeti? Dah. Okay, done. Okay, number 2 ada siapa yang dah buat? So kamu boleh buat lah, benda yang sama jugalah. For number 2, the same thing Okay, so kamu boleh buat, senang saja. So nanti next time kita akan tengok Isnin, how to construct and interpret a box plot for a set of group data. Ni pakai box plot pula. Daripada box plot, kita akan cari quartile 1 sampai quartile 3 macam biasa macam tadi lah. Okay, kita buat slow but surely kita buat sikit-sikit. Okay, make sure you do modul nilam. Modul nilam pun kamu dah boleh buat So modul nilam pastikan buat. Mana yang tak buat lagi kamu kena teruskan. Ni dah belajar sikit, buatlah sikit, habiskan dulu. Dah boleh buat dah. Page 170. 171 dah boleh buat. Banyak ni. 173. Dah boleh buat lah. Dah boleh buat 170 sampai 173. 3 muka surat. Okay, 170 until 173. So you buat dulu. Ada masalah kita boleh tanyalah Okay, and then satu lagi saya nak pesan, saya dah semak dekat kamu punya group ni. Apa saya suruh hari tu? Saya suruh kamu letak dekat Padlet. If you still remember. Kita ada Padlet. Tengok di Padlet. Jawapan minggu lepas tu yang saya suruh kamu buat kan. Kamu letak kat Padlet. So, tengok ada berapa orang hantar. Saya dah tengok tadi ni. Berapa orang yang tak hantar lagi. Kamu kena check kat you punya Padlet tu. Saya dah bagi link kan. Buatlah. Ni pelajar yang hantar. Berapa orang yang hantar ni? Ke saya tak kerti nak check Sekejap, yang ni nama Anas. Oh, dia check macam ni Okay. Kita ada Sharifah Farzana, Syakira, Aisyah. Dia dah buat. Cantik, kita tengok sikit. Macam nak besarkan Tak boleh besarkan? Oh boleh. Ni. Kamu nampak tak yang saya besarkan ni? Nampak. Okay. Ini pun boleh download lah kan. Okay, kita tengok Aisyah punya cantik. Ini betul-betul lawa dia punya ni. And then value dia, saya dah tanya dah Cikgu Nusia, dia akan ada beza sikit lah based on dia punya gurisan. Tapi selalu dalam exam, kita akan ambil plus minus 0.1. Maksudnya dia punya beza jawapan dia tu tak lari sangat. Okay, dia tak akan lari sangat cerita dia. Okay, so ni jawapan lagi macam ni. Farah Asia. Nampak Farah Asia, nampak dia dah padam tu kan. Smooth tak ni? Kalau saya cari kuartawan dapat tak sama jawapan? So make sure you punya pensil tu ataupun pensil tekan tu betul-betul sharp lah. Dia sangat tajam. Ni Hanif. Ni Zakwan. Saya ingat sikit. Okay. Maksudnya betul-betul kamu buat. Bagus. Ada yang tak hantar ke? Green.
Hidayatul Aqilah punya Ojaif. Nampak macam smooth tapi dia macam ada apa robot-robot sikit. Hidayatul. Yang ni dia nampak macam kamu sambung dengan pembaris tu, kamu apa gariskan saja. Padahal dia kena curve. Dia kena nampak macam smooth lah, lembut lah. Ini dah cantik dah ini. Lawa je. Yang atas ni dah lawa. Bawah ni dia macam nampak macam sambung tu dia tak smooth sangat. Dia macam robot sikit Hidayatul. Siapa anonymous ni? Tak nak tulis nama ke anonymous? Instagram. Saya Adam Fadli. Tulislah nama. Terlupa. Ni Harith. Harith dia pakai frekuensi polygon. Perlu tak you tulis tajuk dekat setiap graf you ni? Kalau you tengok buku teks, ada tak dia tulis tajuk kat atas? Ada. Ada kan? You kena tulis tajuk dia ada markah tu. Dia ada markah. Ada lagi tak yang hantar? Cukup ke yang hantar ni? Nanti saya check. Okay, so ada lagi tu 3 soalan dekat modul ni lah. Siapa nak buat? Terus bagi kan? Self practice 7.2a nombor 2. Siapa? Hari tu tak ambil pula. Tak apalah, nanti kan saya undi kejap lagi. So kamu pun dah habis kelas kan? Nanti saya undi, saya letak dekat group siapa yang perlu paste kan. Nanti saya bagi Padlet ni. Boleh tambah section kat sini. Nanti kita tambah section Okay, saya rasa tu saja. Thank you for your time. Okay, so kita tutup kelas kita dengan surah Al-As dan tasbih kifarah. Okay, thank you semua. Thank you, teacher. Okay, Thank you, teacher. bye. Thank you, teacher.